berjumpa di ruangan sehari sekisah raikan Wallareang, insya-Allah dengan saya Dr. Abdullah Al-Samah. Nah, dalam ruangan ini adalah kita nak bayak kisah tentang apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala mengkisahkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan insya-Allah kisah di dalam tarikh ya, yang penting bagi orang Islam tahu tentang wasat ataupun kisah-kisah supaya nak gunakan di dalam faham Al-Quran dan faham hadis, dan begitu juga boleh tahu faham jinjai, faham Islam dan seterusnya, insya-Allah. Yang ini kita lupa tiap-tiap pada hari Ahad, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا هات الكف يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال فالغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن ظلال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا مال إن مهمتنا في الدنيا ندعو لله بإذنه ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا مال إن مهمتنا في الدنيا ندعو لله بإذنه ولذا أشعلنا مصباحا ومضينا رغم الأميال لنبث الخير بأمتنا مهما الشر بها قطع مهما الشر بها قطع معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ونمد يد العون بحب لنخفف بعض Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah berjumpa kita di dalam ruangan satu hari satu kisah raikan Wallareang dengan saya Ustaz Abdullah bin Ismail bin Yusuf bin Talib Al-Samah. Alhamdulillah hari ini insya-Allah kita akan dengar kisah kisah beberapa kisah yang berkenaan dengan
satu daripada pesaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun kesah-kesah Nabi tinggal kepada kita sehingga ada sampai ke masalah ni daripada bagi-bagi dari Nabi tinggal bagi lepas ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati dia ada lagi kesah-kesah dia iaitu seperti kasus lipat dan satu daripada kisah kita nak raya hari ni ialah kisah ni pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dap hongท่าน Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak kecek pedang Nabi lah. Jadi pedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu setengah-setengah kita tu duk tengok dah dalam internet dalam apa ataupun ada satu hari yang kita majlis tanis dia pun biasa bawa mari pedang Nabi dari pipitapan tu ya wari pergi pada taning dan seterusnya learning tu barang-barang benda-benda macam tu di Turki pun banyak juga dan di Turki banyak benar sesungguhnya kalau kita tengok tu pada Nabi semua tu Nabi duk guna tu ada berapa lem berapa lem itu berapa buah pedang pada Nabi tu. Lepas tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beri pedang dia tu kepada siapa tu Nabi hai Khaibar tengah dia ada ayat sana itu Nabi itu beri kepada sahabat mana tu beri kepada Ansar ke beri kepada Muhajirin ke beri kepada siapa dan begitu juga Nabi ambil pedang tu di mana Nabi dia ambil di mana pedang-pedang yang tak tahu lagi kata satu kedua ketiga tu Nabi ambil mana pedang tu dan masalah ni tu duduk di mana pedang-pedang tu pedang-pedang kita duk tanya ni adalah duduk di mana sekarang pedang Nabi tu. Itu adalah soalan bagi kita nak pakat-pakat mari tahu mari kaji mari tengok kata soalan tu kita nak jawab macam mana dan sungguhnya pedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kisah macam mana insyaallah. Alhamdulillah belum pada kita nak pergi kisah pedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mai tahu dulu kata sesungguhnya masa jahiliyah dulu tu dan masuk juga masa Nabi jadi masa Nabi dan masa jahiliyah dulu tu pedang adalah alat yang penting sekali. Miความสำคัญ pedang ni adalah alat mi ความสำคัญ jadi kebanyakan tiap-tiap orang Quraisy dan tiap orang Arab tu dia kena ada pedang dia sendiri alat macam tu kan alat macam kai dan pedang untuk buat pergi perih alat songkang dia tu jadi semua tu ya orang Arab ya mesti ada pada pedang dan pedang dia kita panggil pedang pakai pedang bahasa kampung pedang orang Arab masa dulu tu ya pen awatที่ทั่วหลายmana kata semua kebanyakan tu penting pakai pedang walaupun ada juga pakai anak panah pakai thanu pakai ramah ni mana kata pakai hok pegang tu jenis panjang-panjang tu dah ada juga tapi hok dang masa dulu tu pedang pakai pedang pakai pegang kalau kita tengok tanah Arab adalah tanah Arab yang orang panggil yang ada มีความเชี่ยวชาญระดับหนึ่งdia adaความเชี่ยวชาญdari hawa pedangผลิตapa tuผลิต awut dap awut dap dia orang Arab dulu tu ya pandai juga di Mekah sendiri tu jadi sunผลิต dap sun buat pedang tu di Mekah sendiri pun jadi sun ผลิต dap. Kalau kita tengok Arab kalau luar sikit supaya Bani Udwan ni ya wa alur ada utusan ke wak pelik dak ya lepas tu bersih mik tanah tu mik daripada Bani Salim kalau tak silap Bani Salim dah. Jadi demo tu duk wak apa tu jadi maju ke dulu sang jadi sikit satu daripada jual apa ni jual apa pedang apa tu setengah riwayat Tok hak Qusay ni adalah tok nenek Nabi. Tok nenek Nabi tok ya ni, tok Qusay ni tu. Kita biasa dengar dah kisah Qusay dah. Ustaz biasa ayat dah. Qusay ni tok ya tu
ia wak pedai. Orang yang mula-mula wak pedai, lepas tu dia di tempat tangi tu boh emas dan boh perak-perak. Yang diguna. Dulu dia pedai bersih-bersih aja dah. Dia mari tok tan sikit dia molek dah. Pedai dia boh emas, lepas tu dia boh perak. Dah. Lepas tu dia wak pedai sudah dia wi kepada Kilab. Kilab tu anak dia. Kilab ni ayah kepada Qusay. Qusay ni adalah orang panggil tok nenek daripada Quraisy ni dah. Maka di situlah apabila Kilab mari boleh kepada Qusay rung belakang-belakang ambil pedai hak sana itu yang hak tok nenek dia wak mula-mula tu boh dalam Kaabah. Jadi khazanah Kaabah, boh dalam Kaabah. Itu adalah kham cemyong daripada pedai dan masa dulu tu sehingga sampai masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi kalau kita kelih tengok pada syair goyak di atas kepentingan ataupun puja-puji pedai banyak dah. Tapi kita tak barilah sini dah. Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam sebut juga kalimah pedai. Dah. Kalau panggil sebut kalimah pedai, Nabi pun sebut juga kalimah pedai dah. Banyak hadis tapi warisah dia dah. Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah goyak dah ataupun telah sabda wa'lamu anna al-jannah tahta zilalis suyuf. Tahukanlah bahawa syurga itu duduk di bawah rum, tai rum ngau dah. Bawah naungan as-suyuf pedang. Dia kata kalau orang nak mati syahid, dia kena tebik perang. Perang ke perang tu baru mati syahid. Nak duduk rumah nak mati syahid tak boleh. Sebab tu pedai mikram sempkan. Dan begitu juga orang nak mati syahid kena pergi pedai panah. Iaitu lawe panah songkram tu panah. Orang nak jadi mati syahid. Orang mati syahid. Itu adalah hadis sahih rawahul Bukhari dalam kitab Al-Jihad. Itu kita tengok. Itu adalah hak Nabi sebut pedai. Dan begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelar juga orang yang mibutba ataupun orang yang orang ada pedai. Yang ada pedai tu. Jadi pedai masa dulu padang itu ada nama. Masa dulu ya tak nama. Kita kalau tengok awak ni adalah tu ni. Ya ada nama lah. Awak semuanya ada nama. Ya ada nama. Pedai tu ada nama juga. Cuma nama di sini ialah nama nama apa? Nama orang panggil nama dia turut hak ya tak. Nama turut hak ya tak dah. Maka di sinilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ni Nabi tu ya tam songkram ataupun ya tubik perih ya gidi lah dah. Nabi pergi sendiri tu duduk dalam 29 kali. Dalam 29 kali. Nenek dah Nabi dia kena bawa pedai lagi lah sekali perih tu dah. Pedai mana tik hak Nabi buat pergi mana tik hari ni kita nak tengok hari ni dah. Tu. Kalau kita kaji tengok pedai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat ni tu dah. Kita tengok Fajri Maulid tu ulama bagi kepada dua perkataan. Dan setengah atau banyak lagi pada ni, iaitu satunya dia kata pedai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah satunya ialah 11 lem, 18 lem semua dah, 18 lem. Tapi kebanyakan kitab riwayat atas pedai Nabi hak nak lebih sahih sikit tu orang panggil semua ada qaulem. Qaulem ni disebut oleh Ibnu Qayyim. Tapi kalau kita tengok dalam hadis sahih, ni hak sebut nama betul-betul tu satu hadis, banyak hadis tapi nama hak pedai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dalam hadis hak sahih ialah satu nama iaitu nama Zulfaqar ataupun Zulfaqar. Zulfaqar ni adalah pedai yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat daripada Songkram, daripada perang Badar, perang hak mula-mula sekali. Perang mula-mula. Jadi perang hak Nabi Muhammad hak rakyat 29 kali tu perang yang pertama yang berlaku di antara orang Islam dengan musyrikin ialah Songkram Badar atau perang ni Badar. Pada tu perang Uhud, perang Ahzab, perang Hunain semua tu Nabi masuk masyarakat juga dah.
Tapi ada juga hak peperangi tengah-tengah tu hak Nabi tak masyarakat ada juga. Dah ini ayat tu 29 ni hak Nabi masuk perang semua dah. Maka Ibnu Qayyim ayat 9 tu ada apa tik. Kita ayat serup-serup dah. Ibnu Qayyim dia sebut nama lah dah. Satu namanya Ma'thur, dua Al-'Adb. Al-'Adb dah. Kalau kita tengok lecture tu asbah atau salah dah. 'Adb namanya dah. Kita apa tu Zulfiqar dah. Lepas tu begitu juga Al-Qul'i, lepas tu Al-Battar, Al-Hatf, Al-Rasub, Al-Makhzam, Al-Qadib. Nama yang pergi ke Arab-Arab sikit dah. Al-Qadib, nama negeri ke Arab lain dia balik sikit. Tak apa, kita dengar-dengar itu dah. Kita dengar-dengar itu. Itu adalah Ibnu Qayyim pun rakyat. Soalnya kisah pedang ni dia nak rakyat oleh perawatsaat. Kitab perawatsaat. Kita tengoklah kitab perawatsaat. Ada website juga. Ada website ada Pian Soncai tapi bahasa Arab lah. Pian Soncai tu kita tengok oleh website segidi.net. Nak kita tengok oleh ramah ada tu ada website Ustaz Boh dah. Website itu nah. Maka kisah pedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pedang hak mula-mula hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh ataupun terima pedang mula-mula tu ialah pedang yang bernama Al-Ma'thur. Nama Ma'thur ataupun Al-Ma'thur. Al-Ma'thur ni pedang yang ni dah daripada saka hak ayah dia. Saka hak ayah yang Nabi Muhammad sallallahu iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi ayah yang mati tu pedang ayah dia ada lagi. Lepas tu Nabi tu gunalah. Nabi guna pedang ni. Nabi guna pedang ni tukar perang mula-mula hak Nabi songkram khangrat. Tapi songkram ni tak Nabi masuk masyarakat tapi tak ada songkram ni iaitu tokoh musyrikin tu nak perang dan ada nama songkram Al-Fijar. Songkram Al-Fijar. Dah jadi orang nak mari conti orang nak songkram Al-Fijar tu, maka situlah umur Nabi tokoh tu dia ada wairun lagi. Umur 15 tahun tu Nabi masuk songkram tokoh tu. Tokoh tu. Jadi di pedang Al-Ma'thur ni, pedang Al-Ma'thur ni dah goyak sifat sikit. Pedang Al-Ma'thur ni jadi pedang dia panjang sekadar dah dekat-dekat semit, dekat-dekat semit tu. Sekadar dia panjang dia 99 sen iaitu semit lah, dekat semit dah. Pedang Al-Ma'thur ni, pedang Al-Ma'thur ni dah buat jadi di pedang tu dia tulis nama ayah Nabi. Nama ia tulis nama pedang iaitu Al-Ma'thur, lepas tu Abdullah bin Abi Talib. Dari pedang sampai ia nama Syacin. Namanya Syacin. Pedang ni kalau kita perhati ia ada di pak pegang tu, pak pegang tangan tu, ia ada ramal sepengah ular. Ia ada semua dah. Pak pegang tangan tu ia ada. Tu jadi sepengah ular tu ni maknanya apa? Maknanya nak tunjuk kata pedang ni dap ni pendap si เพื่อ ทำ สงคราม dia panggil pedang untuk bunuh, mungkin lah untuk taruh dak, ataupun mungkin lah untuk musafir, untuk buat tengok macam ni dak. Pedang ni untuk turun perang. Jadi pedang hak saka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada ayah ni adalah pedang yang mikha sama Nabi dah. Jadi Nabi saya pedang ni. Jadi pedang ni so Nabi tak biasa bagi kat orang lain. Jadi pedang lain ada sembilan buah tu. Pedang lain ni Nabi bagi kat orang lain, tapi pedang ni so Nabi taruh dia. Tak bagi kat orang. Nabi tak sebab Nabi saya. Sebab apa ni Nabi saya? Ya ada khamsam khan untuk Nabi. Satu ya pedang yang pertama daripada saka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah ayah dah. Nabi tak biasa bagi orang lain dan begitu juga tekah hijrah. Tekah hijrah Nabi bawa pedang ni bagi dengan Abu Bakar ni. Nabi bawa pedang ni. Pedang adik Nabi lah ni ada soal. Iaitu pedang ayah dia. Ke hijrah Nabi bawa pedang ni pergi dengan Abu Bakar. Pergi sampai kepada Madinah. Pergi pada Madinah. Dan begitu juga pedang Al-Ma'thur ni tekah Siti Fatimah nikah dengan Sayyidina Ali Nabi akib pedang ni. Akib pedang ni calong mana dah kata calong mana kata akib pedang ni maka Nabi segar maka tunjuk kata Nabi segar dicai anak dia saat ni, anak perempuan saat ni Siti Fatimah ni tu telah berumah dengan Sayyidina Ali. Nabi akib pedang ni
Kalau orang lain enggak dah, kalau orang Arab lain ni dah, badai naik ke langit dah, top 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 top. Ada juga hak jenis tu. Anak yang nikah banyak ke lah ni. Dah, betul dah. Pak Man tu dah. Ni Nabi akid pedai naik ke langit dah. Di pedai al-maksud ni Nabi duk bawa pergi semua. Bawa pergi kat mana-mana, bawa pergi duk pergi kana-kana tu Nabi bawa semua ni. Pedai al-maksud ni. Al-maksud ni. Sehingga pergi pergi di mana pun Nabi bawa pergi. Lepas ada ni pun Nabi bawa pergi. Tak biasa pergi kat pia lah. Tak biasa pergi kat pia dah. Di kulit pedai ni, kulit maksud orang panjang sikit pedai ni. Kulit maksud di kulit pedai tu ya ada beliak, bukan beliak dah. Atau mata-mata virus waktu dah. Mata dia panggil mata hijau, mata merah waktu dah. Ada lagi ni pedai ni. Pedai ni kita boleh tengok. Ada lagi ni. Ada lagi di Turki. Di Tubkabi. Di Tubkabi ni kalau pergi di Turki, di pipi depan pipi depan tu dia nak dalam tu dia nak ada apa pedai Nabi, baju Siti Fatimah dia ada dekat pedai ni lah. Kita tengok boleh. Kita nak pergi Turki tu kita tengok boleh lah dah. Tu. Apabila Nabi tu apabila di Madinah, maka ke songkam hak mula-mula. Tapi belum pada nak pergi Badar ni belum pada tu. Jadi sahabat apabila Nabi pergi Madinah tu, sahabat seorang nama sahabat jadi Punam Khazraj. Punam Khazraj ni nama Sa' bin Ubadah. Sa' bin Ubadah ni yo hadiah pedai kepada Nabi ya hadiah pedai kepada Nabi. Nama ya Adb. Nama Adb. Nak tengok dah cerita Adb. Dalam apa tu ya tu Asb. Salah dah silap sikit. Adb ni jadi Sa' bin Ubadah ni ya kepada Nabi. Hadiah kepada Nabi dah. Bacanya Adb dot berkelasat. Lepas tu tekah pergi tam songkam, tekah buat songkam songkam Badar ni tu Nabi bawa pergi dua pedai. Nabi bawa pergi dua pedai ni Nabi bawa pergi. Iaitu satu pedai maksud, yang kedua Adb. Ni dah Adb dah. Nabi bawa pergi lah. Dah. Pedai Adb sana tu dah sutai lepas ada tu lama tu Nabi kepada seorang sahabat iaitu nama Samak bin Kharsyah dah, sebab ia tu dia panggil songkuan. Nabi nampak songkuan dah. Tapi lah ni tu ia ada pedai ni dia ada lagi di Mesir ada Masjid Hussein di Mesir, kita boleh tengok dah. Cuma Al-Adb tu kisah dia tak sudah lagi. Kisah sudah. Apabila pergi di Perang Badar, ni masuk kisah sikit dah. Apabila pergi di Perang Badar, maka di sini dah orang Islam ni tu benih dari Rab Cai Canak yang Ustaz riwayat kisah Perang Badar ni, Ustaz riwayat apa dah. Maka di sinilah wa'wiyadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benih orang Islam segar dah. Padahal songkam Badar kita pergi tengok klip dulu tu dalam 2 jam pergi. Dalam 2 jam pergi sungguh tam songkam sungguh tu pergi dalam 2 jam. Maka orang Islam boleh ghanimah yang sab songkam ni jadi boleh banyak. Satu daripada bagi hak Nabi boleh kepada Nabi dah, boleh kepada Nabi ialah pedai. Satu daripada pedai yang boleh daripada songkam Badar ni ialah pedai namanya Zilfaqar. Anda tengok ni. Zilfaqar ialah pedai tuai asal ialah Al-As bin Munabbah As-Sahmi. Zilfaqar ataupun Zulfaqar boleh nak dah. Ataupun Zulfiqar setengah riwayat kata dah. Ia daripada hak pia ni Zulfaqar ni. Zulfaqar ni ialah pedai Al-As bin Munabbah As-Sahmi. Kalau kita tengok dalam pawat Islam dengar sama Zulfaqar ni, Jadi hak ni masyhur dan hak ni hak disebut di dalam hadis Nabi Muhammad, hak hadis sahih rawahul Bukhari dah. Hadis sahih. Lagi pedai hak boleh daripada sab songkam ialah Al-Qasib. Al-Qasib. Semua ia boleh dua pedai. Nabi boleh songkam Badar ni Nabi boleh dua pedai dah. Cuma nak kecek Zulfaqar ni.
Zulfaqar ni ialah pedai yang penting rucap. Penting rucap. Jadi orang sahabat dulu apabila kata Zulfaqar dia terkenal Nabi dah. Zulfaqar ni dia khilaf sikit. Ya khilaf. Jadi rupa yang sana itu kalau kita tengok lagi ramai dalam YouTube ataupun dalam Facebook lah ni kita tengok Zulfaqar ni ia khilaf di antara pelaidak dia sana itu yo secabai ke dua cabai. Sebab hak Syiah ni ayat tu Zulfaqar tu dua cabai. Dua cabai lah kita tengok pedai hak Syiah bahai dok show tu kan. Ialah Zulfaqar ni dah. Tapi ia tu dua cabai. Tapi hak duk dalam lah ni hak ada laktan dan ulama depa pusing chan ulama sunnah dah tu orang pusing chan dia atas pedai ni ialah pedai Zulfaqar iaitu ada satu cabai ya. Jadi mulut dia tak ada lah. Cabai dia tak ada mulut dak lah. Maka itu adalah pusing chan goyak mari dah. Zulfaqar ni banyak kali hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi ini pedai Nabi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh Sayyidina Ali kepada Ali bin Abi Talib guna Ali bin Abi Talib guna Zulfaqar ni ialah pedai panjangnya 1.4 cm duk ada panjang semit lah. Tengok semit tu. Panjang semit. Jadi pedai hak Nabi saya Nabi cop Nabi rahmat hak sani Nabi hak tu sakwa Nabi hak mula-mula tu hak ni Zulfaqar ni hak Nabi kena bawa pergi kana-kana lah Nabi bawa pergi kana-kana juga Zulfaqar ni tu tapi hak sutai pedai ni tu sutai tu boleh kepada Sayyidina Ali juga boleh kita raya akhir itu Dan hak yang kedua, kisah tak lagi. Dan hak yang kedua, hak boleh dalam songkram Badar juga ialah Al-Qadib. Al-Qadib Al-Qadib ni tak ada laksan ataupun tak ada hadis riwayat atau Nabi guna bawa pergi tham songkram, bawa pergi perang. Tak ada. Sebab apa ni ya pedai Al-Qadib ni? Al-Qadib ni ya pedai panjang 1 meter juga kakak ya dah. Cuma pedai ni ya kuruh. Panjang kuruh. Jadi ya panjang lepas tu ya kuruh. Wak wiadi Nabi tak guna untuk pergi tham songkram. Nabi tak guna untuk pergi perang, untuk pergi serang orang lain dah. Maka Nabi guna untuk apa? Nabi tu pergi rehlah ataupun pergi hak biasa tu sebab yang ni yang itu Nabi bawa pergi. Biasa kalau Nabi tu perang ni, Nabi tak di rumah. Nabi tak rumah. Al-Khatib ni. Yang ni dia boleh daripada songkram Badar juga. Jadi harta ghanimah Nabi dah. Jadi serup suta, kita nak masuk kisah dia pula ni. Serup kata learning ni apabila selepas daripada Nabi tham songkram Badar dah, perang Badar sudah dah. Jadi Nabi ada 4 lem. Nabi ada 4 buah pedai lah ni dah. Satu Al-Maqsud hak ayah tadi tu. Yang kedua hak Sa' bin Ubadah tu namanya Al-Azb. Al-Azb Al-Azb lidah belik sikit. Al-Azb. Lepas tu yang ketiga Zulfaqar. Ketiga tu. Lepas tu hak akhir ni tu pedai hak alus ni hak Nabi tak guna perang. Iaitu Al-Qatib. Al-Qatib. Kita tengok sikit dah. Belum pada nak ke songkram Uhud lepas dah Badar dah. Maka ada cut mai pada Mekah dah. Mari kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari dah. Mari di situlah dah. Nabi itu baca cut mai itu daripada Al-Abbas iaitu lung Nabi ataupun pak saudara Nabi nama Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib riwayat kepada Nabi kata, learning ni pak Quraisy dah. Yuktab pak Quraisy waktu tentera mari nak serang Madinah. Dengan tentera ni cadar dah, mari dah. Jadi hak sungguh Al-Abbas ni dia tak
Ya tak asyik selagi lah ni. Nah, cuma dia saya kat Nabi. Saya kat Nabi dah. Maka di situ Nabi pun panggil pecung dah. Belum pada songkrak Uhud dah. Nabi panggil pecung kat sahabat. Mari. Mari kaum kita kata, kita nak buat guna ni. Bunyi khabar kata, Fak Quraisy ni atas tentera mari dah kepada Madinah ni, kita nak buat ke mana? Dah. Lepas tu makna kata Nabi kata kita nak tubik pergi perang bersama dengan Quraisy ataupun kita nak duduk di Madinah. Pakat senalah sahabat dah. Maka orang yang senda dah ialah suruh duduk Madinah. Mana kata kita duduk Madinah, kita tak usah tubik. Fak Quraisy mari kita lawan duduk Madinah sebab orang so itu so ini hak Madinah kita kenal be. Ialah fikir kau senda hak Abdullah bin Ubay bin Salul. Pala munafik. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul tu ia sendiri suruh baik ni. Nah, dia suruh itu duduk di Madinah, tak satu baik ke mana. Nah, pada mau pergi mari kita pun rap tan rap di Madinah. Maka apabila itu Nabi pun nampak molek juga dah. Jadi sebab kita pun jadi tentu sikit dah. Tapi Hamzah, pak saudara Nabi dah. Hamzah bin Abi Talib ni bin Abdul Muttalib ni kata, tak boleh ya Rasulullah. Kalau betul ni orang pakat kata kita ni orang panggil takut kikrat. Sebab duduk pak umur. Orang mari serai kita duduk tahu umur. Mudah-mudahan itu dah. Maka situ duduk patu buat jadi sahabat ada bagi dua fak. Orang ni nak duduk dari Madinah, orang ni nak tubik luar pergi perang sama Allah. Lawa tu. Patu duduk suta tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu dah. Pergi rumah dia. Pergi rumah dia. Gi duk sapak nang tu, pak sahabat pun fikir gimana, kita duk wisenda saat ni tu suruh tubik luar tu, nampak Nabi nak suruh hin kurang dengan hak Abdullah saat ni. Tapi kita duk kaca-kaca supaya bangkat Nabi dak ni. Lepas tu pak dia rasa sama pak sahabat rasa tu, sahabat gi cari Nabi dah. Gi cari Nabi, ya Rasulullah. Royak dekat Nabi dah. Ya Rasulullah, dak apalah. Kalau mu nak duduk di Madinah, duduk di Madinah, pergi di Madinah pun tak ada apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun mu nak tubik pun tak apa, keserah pada mu ya Rasulullah. Fak kita ni serah pada mu Rasulullah. Maka di situlah Nabi tubik daripada luar rumah dan dia dapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai baju sekrak dah. Setengah riwayat atau Nabi pakai dua lapis sekrak hak perang Uhud tu. Maka di situlah Nabi riwayat dah kepada sahabat, maka lin nabi ay yad'a alamatul harb hatta yafsilullahu bainahu wa baina aduwwih. Nabi kata kalau Nabi ni kalau pakai dah alamat-alamat waktu tubik alamat perang dah ni, maka Nabi dah uno dah. Kalau nak ikan lagi gitu dah. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala raya atau beni atau Allah. Serah pada Allah. Di sinilah waktu Nabi pergi dan Nabi kata keluar. Kalau waktu kita pergi keluar pergi kepada Bukit Uhud. Ya dekat pak Bukit Uhud. Kita dek kalau pergi umrah tu dek ziarah situ. Nabi keluar. Di sini kita faham sikit atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang suja'. Sujak di sini mana apa? Sujak mana kata kelahan. Orang panggil orang yang tak nakut. Tak nakut. Banyak kisah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak nakut. Perang Uhud pun satu kisah. Tapi kalau kita tengok kepada perang Hunain ni jadi perang Hunain ni songkram Hunain ni songkram orang Islam banyak. Orang Islam ni ramai. Ya wasa kata benih cerak. Hunain ni songkram orang Islam banyak sekali. Tak ada biasa belum pada ni orang Islam banyak ke jumlah orang Islam ni yang kurang. Tapi benih hak mu. Lepas tu apabila jadi songkram Hunain ni orang Islam ramai. Wak jadi orang Islam tu sebab kalau orang Islam ramai taruh orang Islam sikit pun benih dah. Ni wak jadi nak sedap sikit, rasa sedap sikit. Apabila dia rasa sedap tu, maka awal-awal tu jadi apabila pergi kemari halah orang Islam. Pakat lari pakat undur diri dah. Orang yang tak lari ialah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu tak lari. Nabi kata aku Rasulullah. Aku Rasulullah. Tak boleh undur. Kena pergi perang. Pergi. Dah. Tengah-tengah sahabat tu
cuma thoi kuda eret kuda ki nak uno dah setengah pada ya Abbas apabila Abbas tu suruh klik ya Rasulullah klik tak ada sorak dah kita ni, tapi Nabi pun gitu sehingga nampak macam tu Abbas radhiyallahu anhu tu jadi kena panggil sahabat ya sahabat ni, dia panggil ya Muslim mari semula, sehingga tab Islam tu mari contoh malah mari contoh sehingga benih alhamdulillah sebab anak tolong Rasulullah, tapi mana kata jadi benih di perpergian Hunain sebab kesujaah ataupun ke orang panggil orang yang lawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan begitu juga pergi Uhud pun supaya juga. Jadi tekah mula-mula pergi Uhud tu berlaku kontak Islam mari baris mana dah pergi Uhud lah ni dak kecek pergi Uhud. Maka di situlah Rasulullah akik satu pedai. Jadi learning ni Rasulullah bawa 3 pedai. Pedai hak Rasulullah bawa 3 dah. Satu al-maqsud hak ayah ni. Yang kedua al-adb. Al-adb ni hak Sa' bin Ubadah, hak Huana Khazraj Suwi kat ya. Yang ketiga Zulfaqar ini hak dia boleh pergi badah ni dah. Maka lah ni kita nak maka apabila Rasulullah hipung sudah tu, Rasulullah akik pedai so. Pedai dari 3 tu yang akik so dah. Syuf akik naik. Akik naik pula dah. Dan Rasulullah akik ni. Dia kata man ya'khudh hadza bihaqqihi. Pedai apa tu? Pedai al-'adb. Nak tengok pedai al-'adb mana, nak tengok lecah dah. Pedai al-'adb ni jadi Nabi akik ni. Pedai ni panjang juga, panjang sembik ni. Pedai hak ni. Pedai al-'adb Nabi akik sudah Nabi kata piya nak patu wi sikti yo. Wi hak yo ni. Piya nak. Sahabat pakat nak. Kan mek guna lah bukan mek lalu. Mek guna untuk perang ni pedai ni. Maka Umar yang mula-mula akik tangan al-'adb. Al-'adb. Umar tu saya ya Rasulullah, saya nak. Saya nak. Maka situ Nabi kata, duk Umar duk okey. Lepas tu Zubair bin Awam akik, ya Rasulullah saya sendiri nak. Saya nak sendiri ya Rasulullah. Al-'adb. Maka Nabi kata tak boleh. Zubair tak boleh. Lepas tu Zubair pula tak ada yang akik ni. Yang akik pula Zubair akik kali kedua. Saya ya Rasulullah. Tak boleh. Nabi kata tak boleh. Tak ada yang akik lagi. Zubair akik pula yang ketiga. Kacau Zubair. Zubair pun kacau dia. Akik tangi kali ketiga. Nabi kata tak boleh. Tak boleh ya Zubair. Demo ni tak boleh. Waktu situ tu Zubair bahasa hati ni. Kali keempat Zubair tu 3 kali. Pak masuk jadi Zubair dah. Lepas tu kelima, orang akik kali kelima tu ialah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali pun naik bangun. Ya Rasulullah, saya sendiri. Saya sendiri dah. Ya Rasulullah. Nabi kata duduk. Ali pun duduk. Dah. Ali pun kena duduk juga Ali dah. Sayyidina Ali ni. Maka Ali pun kena duduk. Tak ada orang. Lepas tu Nabi akik tanya pula sekali lagi. Dia nak ambil pedang ni. Dan wi hak ya. Hai sikit kau pedang ni. Maka di situ tak ada orang tu, ada seorang sahabat bangun namanya Abu Dujanah. Abu Dujanah bangun, ya Rasulullah. Nak tanya agak sikit, apa dia haknya? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kata, hak ni mu perang dengan hak ayah ni sat ni mu. Mek pedang ni patut perang sud kuam sama. Kalau dia patah, kalau dia sepatah. Maka di situlah Abu Dujanah ya terima ngengkai ni. Boleh ya Rasulullah. Soalnya Abu Dujanah ni kerana Nabi wikot ya. Kerana Nabi wikot Abu Dujanah. Pedai al-'azb sani. Satu kaji-kaji ke mari sebab pedai ni daripada Sayyidul Khazraj. Sayyidul Khazraj ni iaitu Sa' bin Ubadah. Sa' bin Ubadah ni jadi wana Khazraj.
Abu Dujanah ni pun jadi orang Khazraj. Di sini lah Nabi tengok pedang ni sempurna ke kon Ansar Pau Khazraj. Maka Nabi pilih Abu Dujanah. Di situlah jadi penkiat, jadi orang panggil melia dia pakai yo. Supaya kita lah kalau oleh bakar kita ni, kita pedang ni ada semangat nak bunuh orang tu. Itu satu daripada ciri wilayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sahih yang kedua ialah ni cerita diriwayat oleh Az-Zubair saat ni. Az-Zubair saat ni, Az-Zubair bin Awwah ni yo akid tangi ataupun yo bangun 3 kali dah biar sewi kau yo. Yo asal heret kau. Gano Nabi dak wi kau yo ni. Pedang ni ada apa Nabi dak wi kau yo ni kata. Maka di situlah Zubair bin Awwah tu Fatih tu. Abu Dujanah yo pedang Nabi wi kau yo dah. Abu Zubair pun Fatih Abu Dujanah. Fatih boleh. Di situlah maka Abu Dujanah gimik pedang dan gimik tali. Tali dia panggil untuk nak ikat kepala ya dan cap merah. Di sini dah orang panggil Zubair kata kalau baik ni orang panggil fok nak rob, orang panggil dentai, undang nak rob dentai. Jang mati, fok jang mati orang panggil. Di situlah Hamzah pun pakai juga tali ni ikat. Dia panggil fok ikat tali merah. Tali merah ni fok nak rob dentai. Orang panggil nak perang ni untuk jang mati lah. Jang mati. Sungguh dalam sungkam badan ni orang hak jang mati ya beralamat dah. Lepas tu begitu juga ada hak 7 orang. 7 orang ni tham sanja saban cak tai untuk nak pokpang Nabi dan untuk tham sungkan ni 7 orang dah. Satu daripadanya ialah Ali bin Abi Talib. Kita nak ayat gigi. Maka di situ Zubair bin Awwam duk Fatih dah. Dia kata hazal isabatul maut. Ni kena mati. Kalau baik ni kena mati. Maka di situlah dia duk Fatih lagi tengah-tengah duk perang lah awal kongkan bunuh banyak. Abu Dujanah ni pakai pedang ni guna jadi khumkha dia panggil dah. Guna khumkha dah. Abu Dujanah perang dah. Maka orang Abu Dujanah duk bunuh dah ataupun Abu Dujanah duk pergi ayat tu fok pergi daerah. Pas sore-sore fok pergi daerah kena satai dia mati. Lepas tu orang lain ambil pula daerah fok Quraisy daerah fok Quraisy. Bunuh pula, mati pula, bunuh sehingga sampai hari akhir. Hari akhir ni apabila ada Abu Dujanah nak pergi tikar dengan pedang saat itu, maka dia tengok sudah tu dia undur tu baik. Ya undur tak boleh. Tak tikar ni, lari. Abu Dujanah tak sei tikar. Lepas tu Az-Zubair kita tanya ya, Abu Dujanah. Kerana dia mau tak tikar ni tu. Orang pergi akhir daerah ni tu. Dia kata, ialah perempuan pergi tolong perempuan pergi kalau orang lelaki. Di situlah dia ayat tu, aku tak sewi dan Nabi itu bunuh orang perempuan. Tak sewi bunuh orang perempuan. Ni itu adalah kisah dia ayat tu. Abu Az-Zubair duk cerita hari ni. Habis tu kita setengah daripada Syimak orang Saudi tu, Syimak tu kai sebai tu cap merah. Nak tunjuk kata kelahan, nak tunjuk kata kelahan. Ada wicai lah kecehan ni dah. Ada wicai kecehan ni. Dah. Itu adalah Abu Dujanah pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sehingga jaya. Abu Dujanah tak mati dalam perang Uhud dan dia jaya guna pedang Rasulullah sallallahu alaihi kepada dia dah. Abu Dujanah ni mati tahun 12. Lepas ada seorang lagi. Pedang hak seorang lagi hak orang panggil di sungkar Uhud juga ialah Zulfaqar saning Zulfaqar. Jadi pedang ni Nabi wi kepada Sayyidina Ali cak awal. Nabi wi kepada Sayyidina Ali Zulfaqar saning tu supaya nak pergi dan Sayyidina Ali pun lawa kongkong dah. Zulfaqar ni sehingga boleh membunuhkan satu orang Islam dan dengan Zulfaqar saning dah Zulfaqar. Ramai mati lebih-lebih lagi hak Bakar Sufyan dan begitu juga orang hak samkan orang hak mati hak dengan pedang hak Nabi wi kepada Sayyidina Ali di dalam sungkang Uhud ialah Talha bin Abi Talha, orang hak pergi daerah besar kali dah. Ni Talha bin Abi Talha.
Sehingga orang gelar kepada Sayyidina Ali tu, dah, la sayfun illa Zulfaqar, dah, wala fatan illa Ali, dah. Iaitu tak ada dah pedai hak pada dah pedai mereka Zulfaqar, dan tak ada dah waireng hak perang molek, iaitu Ali radhiyallahu anhu. Itu adalah Ali. Zulfaqar ni ialah ada banyak pedai Nabi hak Zulfaqar ni adalah nama yang banyak. Sabit ya kisah yang banyak sikit pada orang. Kisah yang banyak sikit. Begitu juga dalam songkram lepas pada Uhud sudah tu, mari songkram Langkan juga dah. Pak Quraisy yuk tap mari kepada Madinah sekali lagi. Ialah songkram Ahzab. Songkram Ahzab ni iaitu perang Ahzab ataupun perang Khandaq. Perang Khandaq. Jadi apabila perang Khandaq saat ni tu, masa tu dah, orang Islam tu lari lubai, tak sewa orang kafir masuk Madinah. Jadi sebelah Khalid Dapan ni, mana kata kalau Fok Quraisy nak mari tu, dia kena masuk ke belah ni, kalau Khalid Dapan. Lepas tu belah belakang tu ada Bani Quraizah, ada Bani Qainuqa, Fok Bani Quraizah, mana kata Fok ana tu Fok Yahudi dok belakang. Dah, Fok Yahudi. Maka di sinilah wa'wi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu dah orang panggil duk di sebelah lek Madinah. Fok Quraisy tu, Fok Quraisy bukanlah Quraisy saja trek ni. Semua Fok orang panggil Fok kafir semua, bukanlah Fok Mekah aja, Fok lain-lain lagi. Mari hipung, mari likung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belaka. Lepas tu ada seorang lelaki. Ada seorang lelaki tu dah mari duk naung. Mari duk naung. Orang lelaki tu duk tak kuda dah, tak kuda yang masuk tu. Dia duduk naung. Oi, Fok Muslim. Dia kata, wahai orang Islam, duk mana lemo ni? Mari tubik rawang aku. Dah, dia kata, mari tubik rawang. Mari tubik rawang dengan saya ni. Kau mu kata aku tu masuk neraka. Mari aku nak kalau mu bunuh kau boleh aku masuk neraka. Kalau Fok mu masuk syurga, aku bunuh Fok mu boleh masuk syurga dah. Mari, dia nak lawan. Pakak dengar laka Pak Nabi pun. Dah. Cuma dah tak Fok Nabi pun duk dia dah, duk dia sebab apa? Sebab dia tak ada campin apa, sebab dia Fok Quraisy tak boleh masuk. Tak pergi laweh apa? Dah, pergi laweh apa? Pakat senyap dah. Dengar suara aja pakat senyap. Siapa yang kata tu ialah Amr bin Wid. Amr bin Wid ni adalah orang panggil tua mubarazah, bahasa Arab mubarazah. Dia belum pada nak perang ni, dia kena lawa dulu. Dia atas tua time mari. Buat emo sore sama sore, buat emo 3-4 orang ikutlah. Ikut dia syarat dah. Jadi Amr bin Wid ni hari tu, dia ni tiap kali perang tu dia tak biasa halah. Kalau dia mari mubarazah ataupun tua ni, dah belum pada nak tam songkam je itu, tua ni penti tu kan kalau 1 kali benih 1 kali. Oh, panah lemo ni. Dah panah lemo ni dah. Lepas tu sahabat akak duk dia dah. Akak duk dia. Duk dia ni sebab tu saat ni gaya dah. Sebab dak campin pun dah. Apabila dia kecek banyak, dia koyak banyak kali dah kata-kata kepada orang Islam sudah tu, Sayyidina Ali tak boleh duduk. Sayyidina Ali kata, "Ya Rasulullah, aku nak pergi perang dengan dia ni." Baik, kan Sayyidina Ali ni dah. Sayyidina Ali dia bani. Ya Rasulullah, saya nak pergi perang lagi dengan dia ni. Nabi kata, "Hei, duduk, tak sah pergi." Nabi dia tak ada itu pun, tak kena pergi, tak apa sebab Quraisy pun tak boleh macam tu kat ni dah. Lepas tu Sayyidina Ali kata, "Ya Rasulullah, saya nak pergi perang, tak apa." Nabi kata, "Pas kena pergi kat nu?" Nabi kata, "Ya pergi kat nu." Mu tahu tak kata pia tu? Pamah tu dah. Amr bin Wid. Ya Rasulullah, aku tahu. Tahu. Sayyidina Ali tahu. Maka sudah apabila Nabi nengokความตั้งใจdah. Ya azam molek dah Sayyidina Ali ni, maka Nabi pun make baju krok, sekrok tu Nabi boh teng tua diri dah. Pakai topi, sekrok, pongkan molek lah. Pergi kepada Sayyidina Ali dan Nabi make pada Zulfaqar ni. Nabi make pada Zulfaqar dah. Maka wi kat Sayyidina Ali,
Maka Sayyidina Ali ambil Zulfiqar saning gilawe dengan Wud. Gilawe dengan Amr. Di situ Sayyidina Ali dak naik kuda. Dak naik kuda dah. Sayyidina Ali turun dari lubang, dari lubahan itu patu pergi naik pergi kat belah nung. Belah nung Amr bin Wud ni ya Amr bin Wud saat itu ya duduk atas kuda, lah. Dia tak suka nak rawe, dia sedap rawe atas kuda. Maka Sayyidina Ali tu dah apabila sapa kat kuda tak seturung, Sayyidina Ali ambil pedih ni tu, ambil pedih bekal letak kat tajam supaya kita ni ambil pisah tu letak kat itu. Dia ambil hak dak tajam tu, letak atas paha kuda. Pak weh, kuda jerit. Dah. Kuda jerit. Maka situlah wa jadi Amr tu jadi kejut. Lepas tu Amr turun. Amr turun pada kuda-kuda tak ada hakik pada sebab tak kira pak tajam dah. Maka apabila Amr turun ni dah. Amr turun ni dah. Dia ambil pedai dia bunuh kuda tu. Mati kuda ni tu. Dia pergi bunuh kuda dia sendiri. Dia bunuh kuda ni nak tunjuk kata kena ada seorang. Wa emu Ali hak mati, wa emu yo hak mati. Tak kira. Hari ni kena ada yang mati seorang tu darah. Dah. Maka di situlah mula dua orang tu perang. Kong. Sahabat hak duduk sebelah ni dengan sebelah ni tu dah tak nampak. Sebab apa? Kabut. Dua orang tu sama pandai. Lama perang. Dah. Dua orang tu duduk perang kongkang tu. Dah lama dua orang tu. Dah. Perang lagi mari perang banyak je. Lepas tu tak nampak, sahabat tak nampak sahabat. Satu yang sejuk, pihak tu pihak sejuk. Dah. Kalau tengok dah hadis ni, pihak sejuk. Nanti Ustaz Nurayah perang Ahzab sekali lagi. Kecik perang Ahzab terus harus sedap dengan perang Ahzab dah. Maka situlah apabila sultan tu perang kongkeng yang mari tu dah. Mati dah. Iaitu Sayyidina Ali pun. Sayyidina Ali, dia nak tikai Sayyidina Ali. Syuf, kena juga sikit-sikit. Tapi Sayyidina Ali dia ambil pedai Zulfiqar. Catah dia tekak. Kalau tak ada sekak tu dah sultan mati. Mati dah. Jadi Amr bin Witran itu mati dah. Dan Sayyidina Ali bawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah. Dan seterusnya. Jadi matilah. Jadi pedai apa tu hak guna tu? Pedai Zulfiqar saning dah. Dah. Dan begitu juga pedai Zulfiqar inilah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tekoh perang Khaybar. Perang Khaybar ni Nabi kepada Sayyidina Ali bunuh juga supaya saat ni mubarazah ni peryasu tua-tua dengan Al-Marhab Sultan bin Sayyidina Ali dah. Dan seterusnya dah. Tu. Jadi itu adalah perang hak pedai pak buah baru pedai dah. Sikit lagi dah. Insya-Allah. Lepas ada tu kita mai kecek pedai yang kelima. Pedai kelima ni samkan dah. Pedai kelima ialah pedai Al-Battar. Pedai Al-Battar. Lepas pada perang Ahzab tadi, tu jadi fok Bani Qainuqa jadi haklang Nabi. Maka Nabi ke perang dengan fok dia tu sana. Dah. Perang dengan fok dia tu boleh pedai 3 buah. Fok Yahudi lah perang dengan Yahudi ni. Boleh ghanimah ataupun sab songkam saat itu tiga kara. Dah. 3 pedai. Satu namanya Al-Battar. Nama Al-Battar. Yang kedua nama Hatf. Yang ketiga nama Qul'i. Nama Qul'i. Al-Battar ni ialah pedai yang duduk di Bani Qainuqa ni lama Yahudi dah. Pedai ni. Mari rano pedai Battar ni. Dah. Pedai Battar ni dah ialah pedai daripada saka turun menurun sehingga boleh Yahudi tu duduk di Bani Qainuqa. Dan dikatakan pedai Al-Battar ni ialah pedai hak Nabi Daud dan pergi bunuh Jalut. Pedai ni Nabi Daud bunuh Jalut. Kalau kita tengok kisah Daud tu, Daud tu dia orang panggil tebih dah. Ya tebih tu sudah ya tebih tu Jalut gebah tu dia ambil pedai Jalut. Dia ambil pedai hak Jalut saat itu, dia mari tikai Jalut. Dah. Jadi pedai Al-Battar ni ialah pedai Jalut. Lepas ada tu baru boleh kat Nabi Daud. Pedai Jalut kena tikai kena make Daud tu pergi tikai Jalut sendiri. Tikai Jalut. Kha doi Daud khong tu ing. Maka lepas tu jadi dia panggil
Jalut, jadi pedai hak ni tu, pedai batak tu duduk di Nabi Daud. Nah, lepas tu jadi saka lah dah. Dinamakan pedai ni pedai Saiful Anbiya, pedai Nabi. Pedai Nabi. Sebab apa nama pedai Nabi? Sebab dalam atas pedai tu dia tulis nama. Dia tulis nama apa atas pedai ni tu dah. Dia tulis nama Nabi Daud, dia tulis nama Daud, Sulaiman, Musa, Harun, Ilyasa, lepas tu Yahya, Isa. Dah. Lepas tu dia tulis atas pedai, boleh dia tulis lukis kat tu dah. Lukis kat tu. Jadi atas pedai tu jadi nama banyak. Sabit tu dia dinamakan pedai Nabi. Pedai para nabi dah, pedai para nabi dah. Lepas tu pedai ni panjang semit ke? Pedai ni panjang semit ke? Dah, pedai panjang semit dah. Jadi dan dikatakan pada Al-Battak ni ialah akhir zaman ni Nabi Isa ambil pedai Al-Battak ni lah bunuh Dajjal. Tika Dajjal dah. Tika Dajjal. Dikatakan kata Nabi Isa tu ambil pedai Al-Battak ni pergi bunuh Dajjal. Wallahu alam lah macam mana tu. Tu wallahu alam macam mana. Jadi pedai ni semit lah. Pedai ni semit. Tu adalah pedai Al-Battak, iaitu pedai hak Jalut. Jalut tu duk lawan dengan Talut tu lah. Dah kita goyak dah kisah dia tu. Maka di sini dah dinamakan pedai Al-Anbiya. Pedai yang kedua ialah pedai Al-Hatf. Jadi pedai Al-Hatf tu dia kisah macam ni. Jadi lepas ada tu Nabi Daud tu dia jadi raja dah. Nabi Daud ni dimakruf, dikenal kata ia tu adalah orang yang ambil besi duk le tangi awak ke apa boleh syuf-cak tu dah. Awak ke apa boleh. Satu dari pongan hak Nabi Daud ialah wak pedai. Pedai tu nama Hatf. Hatf dah. Pedai nama Al-Hatf. Pedai Hatf pun saat itu ia besar. Jadi besar pada batak saat ni. Ia besar, pedai ia besar. Boleh ada orang dulu ia gagah dah. Jadi masa Nabi tu boleh kat Nabi boleh kat Nabi tu jadi besar sikit dah. Panjangnya 112 cm, semit lebih, semit 12. Semit 12. Panjang lepas tu berat sekali dalam hak pedai hak Nabi duduk di Nabi lah ni tu jadi hak berat sekali. Jadi berat sikit, dia besar dah. Dia besar, dia berat dah. Kita boleh tengok pedai ni di Turki ada lagi lah ni. Di Turki tu ada lagi lah ni dah. Pedai ni jadi pedai hak Nabi Daud. Hak tadi tu pedai Jalut. Tapi hak ni hak dikatakan Nabi Daud buat. Lepas tu hak Sultan ni orang panggil namanya pedai Qul'i. Pedai Qul'i ni dia buat di India. Dia ada silapak India situ sini tu. Dah. Panjang pada pedai hak ni iaitu 114 meter. 14 cm. 14 cm iaitu semit lebih lah. Dah. Dan begitu juga ia setengah-setengah wayak atau pedai Al-Qul'i ini ialah pedai hak mastuk Nabi iaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tu dia cari Zam-Zam tu dia pakai guna pedai ni. Wallahu alam macam mana tu dah. Ni orang panggil riwayat kisah daripada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kira Al-Battar ataupun Hatf. Dah. Pedai 3 lem ni tu duduk di Bani Qainuqa. Bani Qainuqa tu iaitu Fak Yahudi. Jadi Fak Yahudi tu saka-saka ya mari jatuh di Bani Qainuqa. Wari di Bani Qainuqa, lepas tu apabila Fak Qainuqa pergi songkam ni Allah pada Nabi, maka pedai ni boleh subsin songkam lagi pada Nabi. Jadi saka, jadi hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas saka tu dah. Tu ialah pedai 3 pedai ni. Pedai iaitu Al-Battar, Nabi hak Jalut ataupun hak Nabi Daud, dan begitu juga Al-Hatf hak Nabi Daud. Masya-Allah. Dah. Jadi saka-saka hak Nabi tu mari duduk di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah. Seterusnya pedai yang ke-8 pedai ke-8 Nabi dah. Pedai yang ke-8 namanya pedai Ar-Rasul. Ar-Rasul ni kalau kita bahasa Arab panggil rasib ni jatuh dah. Orang ngaji jatuh tu orang ada sekali. Ar-Rasul ni iaitu pedai ni apabila ia turun tafiyah
ni pedai Nabi dah. Nabi boleh daripada sab songkam kat ni. Lepas tu dia pegang ni, apabila dia turun bila cep, dia nak pergi back turun suk sekali. Kalau kena dia ni jadi makan tajir lah. Makan tajir dah. Makan tajir ni mana kata dia jadi pedai ni apa panggil pedai ni turun dalai. Pegang turun dalai. Kena kat turun dalai dah. Makan dah. Mudah sakit dah. Pedai ni panjang. Panjang 140 cm. Semit lebih, semit setengah. Kakak semit setengah. Semit 40. Dah. Ni dia panjang dia. Fak dia sana tu, fak dia tu panggil masa Ja'far As-Sadiq tu dia sarung, dia jadi emah. Fak dia tu setengah daripada emah. Kita tengok lagi amal kat ni, kita tengok dah. Tu. Mata dia pada ni duduk bawah anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saka juga. Lah ni duduk di Turki, Lah ni duduk di Turki dah. Patu pedih akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pedih akhir ialah namanya Al-Mikhzam. Mikhzam ni ialah pedih nama Al-Mikhzam ni iaitu maknanya Al-Qati'. Qati' ni maknanya atau kerak dia sebab dia tajir. Tajir putus. Kerak dia putus-putus lah dah. Dah. Jadi pedih hak yang ke 8 dengan yang ke 9 ni iaitu pedai hak Ar-Rasul dengan pedai Al-Mikhzam ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa kepada Sayyidina Ali. Daripada Zulfiqar tadi tu ke Sayyidina Ali. Atas Sayyidina Ali dan tahang Islam tu 150 orang. Gi dana tu. Gi dekat sebelah Ha'il. Sebelah Ha'il di mana dia? Di Tai. Dah. Di kabilah Tai. Dan sebab kabilah Tai tu dia duduk semua tokong banyak sekali. Dah. Maka Ali pun bawa pergi maka buat songkam di sana, maka benarlah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Itu adalah kisah pedai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rakyat semua cukup 9 buah. Dah serup kata pedai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua 9 itu sana itu rakyat kali lagi nama petik. Dah iaitu satunya nama Ma'thur Al-Adub, Zulfiqar, Al-Qal'i, Al-Battar, Al-Hataf, Al-Rasub, Al-Mikhzam, Al-Qadib. Al-Qadib. Maka di situlah pedai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu dah kita dengar tu, itu adalah kisah pedai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain ada lagi, boleh kita pergi tengok dah. Tapi tekah Nabi hidup, lepas pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka alat-alat pedai-pedai ni semua tak kira lipan Nabi ke apa Tuhan Nabi tu, apabila masuk masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, dah Nabi Muhammad tinggal dunia, maka Abu Bakar hipung semua barang-barang ni give kepada Fatimah dan Sayyidina Ali. Ingat oleh dah Syiah dah, dengan oleh Abu Bakar barang semua ni tu kepada Sayyidina Ali. Tak ada atau buat khianat dah. Dah. Maka di situlah alat-alat semua hak Nabi dak kira pedai semua tu ke Sayyidina Ali, dan jadi saka gi kepada pada Hasan, gi kepada Husain, dan gi kepada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai yuk Abbasiyah. Dah jatuh di bawah kerajaan Abbasiyah, sehingga dari daulah Ubaidiyah, sehingga daulah Mamalik, sehingga yuk Abdul Hamid Al-Awwal ataupun iaitu masa Utsmaniyah. Maka Utsmaniyah tu baik daripada serai Fak Mamalik boleh, maka Utsmaniyah mik bagi semua hak duk bawah kerajaan Fak Mamalik sana itu, miknya pergi kepada Turki. Mik bagi alat-alat masuk semua ni. Baik saka-saka Nabi tidak kelih tu, mik semua bagi di Turki. Lepas tu learning tu ada lagi tu. Ada learning duduk di Turki lah. Duduk di Pipitapan di Turki. Dah. Ada setengah pedai tu di Turki. Ada setengah-setengah pedai tu duduk di Mesir lagi. Lepas tu duduk di Turki. Jadi barang Nabi dan kubur Nabi tu duduk lain-lain lah. Pak lain. Dan ni duduk Turki. Kubur Nabi duduk di Madinah. InsyaAllah bila tu barang Nabi tu nak pergi duduk di Madinah. Wallahu a'lam, insyaAllah. Dah. Maka itu adalah kisah kita
iaitu kisah pedai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu taala bagi kita tahu benar ni, yang lain kita pun boleh tahu bagi hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nama pedai hak sana itu diwaris di dalam kitab tarikh saja tapi kita bolehlah dengar dan ada nama saya kita rakyat dah, iaitu Zulfiqar yang Sayyidina Ali pakai. Dan hari ni sekadar ini dululah, insya-Allah minggu depan kita berjumpa lagi di dalam satu hari satu kisah dengan saya Ustaz Abdullah bin Ismail bin Yusuf bin Talib Al-Usamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا هات الكف يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال فالغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن ظلال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا مال إن مهمتنا في الدنيا ندعو لله بإذناه ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا مال إن مهمتنا في الدنيا ندعو لله بإذناه ولذا أشعلنا مصباحا ومضينا رغم الأميال لنبث الخير بأمتنا مهما الشر بها قد طال مهما الشر بها قد طال.